Okay, terima kasih Hanif. So lesson hari ni saya record juga. Okay, saya harap you dah buat latihan yang dibekalkan untuk 2 subtopik sebelum ni, iaitu indices, okay, dan juga loss offset. Okay, hari ni kita akan lihat kepada bahagian yang ketiga iaitu loss of logarithm ya. Okay, this is the theorem of logarithm. So for an index number a to the power of x equal to n, okay, so this is indices number, okay, indices form, a to the power of x equal to n is the value, okay, a to the power of x is the value written in indices form. Okay, now the theorem says that log base a n is equal to x, okay, where a positive value and a not equal to 1. Okay, jadi daripada bentuk indices, okay, if a to the power of x is n, then okay, log base a n is x. So kita boleh rewrite, okay, penulisan nombor ni ke dalam bentuk log. Okay, yang ini adalah bentuk indices, okay, yang biasa kita jumpa, dan yang ini yang kita baru jumpa hari ini. So bentuk penulisan nombor tu adalah dalam bentuk log. Okay, di mana kita tulis log, okay, base a, okay, and the number itself is equal to x. Okay, contohnya katalah saya ada 2 kuasa 3 sama dengan n. So kalau saya tukar bentuk log, dia akan jadi macam mana? Okay, apa base bagi indices kita? 2. So log base 2, nombor kita, 2 kuasa 3 sama dengan 8 kan? So nombor 8 ni, nombor 8 dalam bentuk indices ialah 2 kuasa 3. Okay, dalam bentuk log dia akan jadi log base 2, 8 sama dengan 3. So the changes of the places tu awak kena take note lah. Okay, base adalah base indices tu sendiri. Okay, kemudian ni adalah nombor. Jawapan ni adalah nilai indices. Nilai indeks dia. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Tapi dalam bentuk log, kita tulis log base 2, 8 sama dengan 3. So maknanya yang kanan tu adalah kuasa bagi base ini yang akan memberikan hasil nombor ni. Okay, itu adalah theorem logarithm. Jadi pembuktian dia awak boleh explore dalam teks awak. Alright, so dalam buku teks tu dia akan pandu awak lah macam mana terbitan ini berlaku. Alright, so awak boleh cuba explore. Okay. Ada apa-apa nak tanya untuk teorem ini? So dengan itu dengan itu kita lihat kita tahu bahawa a to the power of 0 is 1. Right? So everybody should know this. A to the power of 0 is 1. So it can be written as log base a1 equal to 0. Jadi apa-apa log, kisahlah base apa pun, untuk nilai 1, okay, jawapannya adalah kosong. Okay? So awak kena tengoklah a kuasa kosong sama dengan 1. Jadi pernyataan ni adalah benar. Sebab kita tahu indicesnya a to the power of 0 is 1.
So dalam bentuk log, dia akan jadi log base A1 equal to 0. Okay. Begitu juga, kita tahu A to the power of 1 is A. So if you see or you happens to go through log base A, so the answer should be 1. Okay, bila base sama dengan nombor, okay, nilainya adalah 1. So log base AA bersamaan dengan 1. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada Alright. Jadi kemahiran yang perlu awak ada di sini ialah to convert, okay, from indices form to logarithm form, and sebaliknya lah, from logarithm form to indices form. Okay, cuba kita lihat yang pertama. So we need to convert to logarithmic form dalam bentuk logarithm. So we have 3 to the power of 4 equal to 81. So dalam bentuk logarithm dia akan jadi macam mana? Log base 3 81 equals to 3 equals to 4. Yes, good. Okay, thank you Shazwan. So we will have log base 381 equal to 4. And then for B, we have 2 to the power of 7 is 128. So log base 2 128 equal to 7. Okay, so yang dua lagi tu awak boleh tukar jugalah kepada bentuk logarithm. Okay. So log base 5, 125 sama dengan 3 dan di log base 6, 216 sama dengan 3. Alright. So next kita tengok convert kepada bentuk indeks. Okay. So macam mana jawapan untuk 2A? Saya boleh sebut jawapan untuk 2A. 10 to the power of 4. Yes. Habiskan? 10 to the power of 4. Dania? Tu je saya tahu teacher. Dia mesti jadi satu equation. So dia akan jadi 10 to the power of 4 equal to value dia lah 10,000. So awak mesti boleh tulis begitu. Jangan 10 to the power of 4 saja. Okay, sebab awak sekarang menukar bentuk penulisan log kepada bentuk penulisan indices. Okay, so bila log base 10 10,000 equal to 4, so make sure you can rewrite 10 to the power of 4 equal to 10,000. Boleh? Yang lain boleh tak? Habiskan. Okay, untuk B, kita ada log base 10 0.0001 equal to negative 4. So make sure that you can write, okay, in indices form from this logarithm form. So the base is 10, the index is negative 4. So we have 10 to the power of negative 4 equal to the number which is 0.0001. Okay, yang lain boleh tak? Okay, C macam mana C? To the power of 7 equal to 128. Yes, good. Thank you, Ashraf. 2 to the power of 7 equal to 128. And then we have 4 to the power of 3 equal to 64. Okay, these are the basic knowledge, okay, that you need to kuasai lah pagi ni. Okay, mesti boleh menukar daripada bentuk indices kepada bentuk log dan juga daripada bentuk log
kepada bentuk indices. Okay, itu kemahiran pertama awak dalam logarithm. Alright, ada nak tanya apa-apa sebelum kita pergi latihan seterusnya? Yang penting awak, okay good. Yang penting awak kena pasti tempat dia lah. So ni base, ni index, ni nombor. Jadi bila tukar log dia mesti log, base, nombor sama dengan index. Okay? So position tu kena take note. Okay, sekarang kita lihat how to find the value of each of the following. Okay. Now, untuk log base 10. Okay, log base 10, you have your calculator, right? Ada tak calculator dengan awak? Ada. Okay. So, untuk calculator awak, kalau awak lihat, dia dah ada log base, log kat situ kan? Betul? Ada button log, lepas tu sebelah button log tu ada button ln. Nampak tak? Jumpa tak? Siapa yang ada kalkulator putih ni, dia sangat beruntung lah sebab dia boleh cari log, base, dia kotakkan, lepas tu kotak tu lagi satu tu adalah nombor. Jadi maknanya awak boleh terus dapat value untuk sebarang base. Tapi kalau yang ada kalkulator hitam tu, tak boleh lah sebab kalkulator hitam dengan, alamak saya tak ada pula bawa. Kalkulator kelabu tu, dia hanya log base 10 dan ln. Ln tu maknanya natural base, iaitu log base exponent. Exponent satu pemala lah. Nanti kita lihat latihan kalau kita jumpa. Okay, so log base 10 dengan ln. Tu button dia. Jadi maknanya untuk soalan A tu awak boleh terus tekan log. Okay, so terus tekan, kalau yang kalkulator kelabu yang hitam tu boleh terus tekan je log and then terus tekan nombor 9. Tapi kalau kalkulator yang putih ni, okay, CO putih ni, you kena log kemudian tekan base dulu lah 10 and then tekan arrow tu untuk 9. Okay, dan you akan dapat jawapan 0.95424 dan seterusnya. Okay, tapi tulis dalam 4 decimal places lah. Laju dah saya dah bagi jawapan. Okay, so itu kalau awak guna kalkulator yang putih ni. Maknanya dah boleh terus straightly cari jawapan untuk semua yang tertera kat sini lah. Okay. Kalau secara manualnya, okay, kita akan ada log, kita akan let lah. Kita let log base 10 9 equal to x. So kalau kita nak cari nombor tu yang sebelah kanan tu, okay, so kita akan ada, kita tukar daripada bentuk penulisan log, kita tukar kepada bentuk indices, iaitu 10 to the power of x equal to 9. Tapi kes ni sama juga sebab awak kena fikir 10 kuasa berapa dapat 9 ni. So maknanya kuasa tu mesti nombor yang kurang daripada 1 lah kan. Jadi awak boleh anti-log kat sini. Okay, atau awak boleh guna log kat sini. Okay, tapi yang ini kita just guna calculator je lah. Sebab kita dah ada calculator. Kecuali soalan tu minta without using calculator. So kalau without using calculator biasanya soalan seperti D, E, F dan G lah. Ya, contohnya katalah E ni kita let log base 381 equal to x. So daripada logarithm equation ni, okay, kita tukar bentuk indices. So kita akan ada 3 to the power of x is 81. So yang ini dah familiar dengan kita. Jadi kita tukar base
3 to the power of x is 3 to the power of 4. So we change to the same base. Okay, with that we can compare the indices. So x equal to 4. Okay, jadi dengan itu kita adalah log base 381 equal to 4. Ini without calculator. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Cikgu. Ya. Yang 10x is equal to 9 tu nak cari x macam mana? Terpaksa guna log. Ya? Tapi nanti kita tengok solving yang di mana kita tak boleh samakan base. Sebab ni indices kan? So bila kita ada indices, kita nak solve indices, kita tahu teknik dia, we have to change to the same base. Okay, for this situation tak boleh change to the same base. So kita ada teknik yang lain. Nanti kita akan pergi bahagian seterusnya lah. Okay, cuma di sini kalau log base 10 9 maknanya you can directly dapat dari calculator ataupun daripada buku sifir lah. Kalau masa lesson yang lama tak boleh guna calculator, memang guna buku log, buku sifir. So kena tengoklah dalam table. Tapi you all dah ada calculator scientific ni, so terus tekan je. Boleh? Okay. Alright. So yang ni boleh cuba solve. Kita ada log base 2x equal to 5. Bila kata solve, maksudnya kita nak mencari value of x, value of the unknown. So what should you do when you have this equation and then you need to find the value of x from this equation? Agak-agak apa langkah pertama awak buat? Tukar jadi tukar jadi form. 2. So kena kenal pasti bentuk equation. So equation ni adalah logarithm equation, bentuk log. Jadi tukar kepada bentuk indices sebab bentuk indices tu lebih dekat di hati kita. Okay, so first thing you tukar bentuk indices, maknanya 2 to the power of 5 equal to x. Okay, and then you can find the value of x which is 32. Senang kan? Okay, B macam ni. Jadikan log 8. Jadikan bentuk apa? Macam mana baris seterusnya kalau awak nak tulis? Take the power of 3 equal to 512. Awak kena tulis equation ni kepada bentuk indices dulu. 8 to the power of 3 equal to x. Sebab awak nak cari x. Okay? Sebab bila solve equation, so dia mesti equation lah. Okay, ni equation logarithm, kita tukar equation indices. So indices form dia akan jadi 8 to the power of 3 equal to x. Jangan terus 8 to the power of 3 equal to 512. Tak nak. Sebab dia equation. So dia just follow through bawah. Turun je. Okay. So 8 to the power of 3 equal to x. And then x equal to 512. Sebab kita nak cari x. Okay. We need to solve the equation means you have to find the x. Okay. C. Siapa nak sebut untuk C? X is equal to 2 to the power of 8. Then? Equal to x equal to 256. So sama, mula-mula tulis dulu x equal to 2 to the power of 8 ataupun 2 to the power of 8 equal to x. Tapi jawapan akhir mesti unknown tu subjek lah. So x equal to 256. Okay, yang lain boleh Boleh. Okay, so the way of writing penting maknanya please avoid lah awak tulis terus jawapan unless you memang boleh dapat dari calculator.
tulis dulu penukaran kepada bentuk indices tu. Okay. Okay, now kita nak determine the value of each of the following. Okay, apa agaknya pula anti-log ni? So, anti-log ni maksudnya awak akan buat kerja sebaliknya. Alright, kalau tadi log yang log tadi kan di kalkulator awak. So, kalau anti-log awak kena shift log. So, dia akan berikan awak jawapan untuk anti-log 2.1423. So cuba tekan shift, shift, okay, 2.1423. Alright, so dia akan muncul situ 10 kuasa. Okay, so kita akan dapat jawapan 138.77. Itu anti-log Maknanya awak mencari 10 kuasa dia. So awak boleh terus tekan kalkulator untuk anti-log. Okey, kalau anti-log boleh nombor negatif. Tapi kalau log tak boleh nombor negatif kita tengok balik yang atas tadi. Okey, syarat dia tadi log n tu dia tak boleh nombor negatif lah. Okay, yang ni awak tekan kalkulator je, tak ada masalah. Okay, so kalau awak tengok dia bila dia anti-log nombor negatif, kita akan dapati nombor tu nombor desimal lah. Sebab 10 kuasa negatif 2, kita tahu mesti ada tempat perpuluhan tu ada berapa. Okay, 10 kuasa, 1 per 10 kuasa 100. Okay, kita sambung. Okay je kan? Okay, next kita tengok basic laws of logarithm. Tadi kita tengok theorem dia So ingat theorem tadi, kalau kita ada a to the power of x equal to n, so kita boleh tukar kepada bentuk logarithm log base an equal to x. Okay, there are 3 basic laws of logarithm. Okay, ada 3 basic law logarithm. Jadi okay, if a, x and y are positive and a not equal to 1, okay, then kita akan ada law yang pertama, iaitu log base a x y, okay, log base a x darab y, dia adalah bersamaan dengan log base a x tambah log base a y. Okay. So untuk terbitan rumus ini pun sama, awak boleh explore dalam aktiviti di buku teks awak lah. Okay. So log base a x y sama dengan log base a x tambah log base a y. So ini kita panggil okay, product law. Right, kita panggil ni product law sebab kita ada nombor yang darab. Log base a x darab y, 2 nombor darab, pendarapan 2 nombor. Okay, so bila kita determine, dia akan jadi log base a, okay, nombor pertama x tambah log base a y. Begitu juga sebaliknya. Kalau awak ada penambahan 2 nombor log dengan base sama, okay, kita ada penambahan, ni nombor log pertama, nombor log kedua. Okay, so penambahan 2 nombor log dengan base yang sama iaitu base A. So kita boleh jadikan dia single term log base A x darab y.
Okay. Itu product law. So next kita akan ada, kalau ada darab mesti ada bahagi. Right. So kalaulah saya ada log base A X over Y. Okay. So law kedua menyatakan dia adalah bersamaan dengan log base A X minus log base A Y. So yang ini kita panggil division law. Okay. Ataupun sebaliknya, when you have deduction of two log numbers with the same base. Okay. Bila awak ada penolakan dua nombor log dengan base sama, so kita boleh simplify atau jadikan dia single term. Okay, log base A X per Y. Okay, that is division law. And then the third law, okay, kita akan ada log base A X to the power of N. Okay, so ini kita panggil power law. Okay, so bila kita ada log base A X to the power of N, nombor tu kuasa N. Okay, power law says N, okay, can bring forward, adanya N darab log base A X. Okay, this is for any real number N. Okay, so kuasai tiga law ini, right, sama seperti awak kuasai law of indices. Okay, because whenever you want to simplify logarithm expressions ataupun nak solve logarithm equations, so we need to refer and use the correct law. Kena guna law yang betul bagi logarithm dan juga indices. Okay, tiga law ni saja. Boleh? Alright, kita lihat. Okay, soalan yang pertama. Okay, we were given with log base 7 4 is 0.712. And then we have log base 7 5 is 0.827. Now we have to evaluate all the followings. Okay, yang ini bila dia given, okay, dua nombor log ni, expectation dia ialah awak tak boleh guna cari nilai tu terus guna calculator. So you have to use what is given to you. Setiap kali ada given maknanya awak kena guna. Okay, so kita diberi log asas 7 4 dan log asas 7 5. Jadi di sini kita akan bermain dengan nombor 7 base dia. Okay, 4 dan 5. Okay, so kita akan bermain dengan sifar untuk 3 nombor ini. Okay, now we have to evaluate. Yang pertama, log base 7 1 1 over 4. So kalau kita tengok je nombor 1 over 4 ni, nombor ni, kita boleh tukar dulu nombor itu kepada improper fraction lah. Okay, so kita akan ada log base 7 5 over 4. Alright, now using law of logarithm, log base 7 5 over 4 is log base 7 5 minus log base 7 4. Okay, so di sini kita akan guna law. Law apa? So guna division law. Okay, so kita guna division law di sini. Kemudian kita substitute value yang diberilah. Okay, 0.827 minus 0.712. Okay, and then you solve. Okay, ada apa-apa nak tanya?
Okay. So B, kita ada log base 728. Okay, so we have log base 728. So kita tengok the number of 28. Okay, the number of 28. Kita akan guna sifar 3 nombor di atas lah. So 28 is 7 times 4. So awak tukar penulisan nombor 28 tadi kepada bentuk pendarapan 7 darab 4. Kenapa saya pilih 7 darab 4? Sebab this is what has been given to you. Log base 74, log base 75. So you will play with these 3 digits. Okay, 7, 4, 5. Okay, and then we apply the law. Okay, so bila kita dah ada ni, kita akan use product law lah. Okay, so kita akan guna product law yang mana kita akan ada log base 77 plus log base 74. Okay, and then kita ingat balik yang awal tadi, bila base sama dengan nombor, so nilainya ialah 1. Ya, sebab kita tahu 7 kuasa 1 sama dengan 7. So you boleh congak. Base 7 kuasa berapa dapat 7? 1. Okay, dan yang ini 7 kuasa berapa dapat 4 tak boleh fikir tapi diberi. So terus guna 0.712. So jawapan akhir 1.712. Okay, clear tak kat sini? Okay. So untuk C dengan D, boleh cuba? Okay, ada yang dah cuba? Macam mana dengan C, log base 700? Jadikan 4 darab 5 kuasa 2. Yes. Oh, alamak. Sebab yang tu saya solve semua. So kita akan jadikan dia okay. So di 100 ni awak ubahlah. So tadi kita ada apa? 4 darab 5 kuasa 2 ya. Okay, so bila awak dah ada 4 darab 5 kuasa 2 dan awak guna law of logarithm, so kita akan ada log base 74 plus, okay, yang ini kita guna pula power law. So di sini awak akan guna 2 law lah. Okay, satu law product law tadi dan yang kedua ialah power law. Right? Kemudian awak boleh solve lah. So 0.712 tambah 2 darab 0.827. Okay, yang keempat macam mana? Tukar kepada pecahan. Okay, tukar kepada pecahan dahulu. Log base 7 0.25 kita boleh tulis sebagai 25/100 iaitu 1/4. Okay, lepas tu awak guna division law. Okay, log base 7 1 tolak log base 7 4.
So log base 71 nilainya apa tadi? Kosong. Yang ini nilainya kosong. Sebab apa-apa nombor log 1, tak kisahlah base dia berapa, nilainya adalah kosong. Okay, because kita tahu 7 to the power of 0 is 1. Okay, so kita akan dapat negatif 0.712. Okay, boleh tak? Yang lain? Boleh ke? Senang tak? Setakat Boleh. boleh. Okay, Sir, yes. kalau selalunya kalau ada soalan Mhm. yang kita kena cari dia punya multiple tu, dia akan bagi nombor siap-siap. Kalau yang macam ni lah soalan given ni Mak Awak. Biasanya dia akan bagi nilai, kalau given dia akan bagi nilai tu sama dengan apa. Okay. Kalau tak ada ayat pertama tu, maknanya dia kata, tak ada langsung ayat yang given log itu. So you can straightly find from your calculator. Contohnya evaluate log base 700. Okay. So awak kena fikir 7 kuasa berapa dapat 100 kan. Okay. Ataupun awak boleh tekan kalkulator, kalau yang putih tu boleh terus cari nilai. Kalau tak, nanti kita akan lihat. Satu lagi kaedah, kita tak masuk lagi law yang keempat. Okay, ada satu lagi iaitu changing base. So bagi kalkulator hitam dengan yang kelabu tu, dia boleh tukar kepada base asas 10 dahulu. Okay, nanti kita tengok macam mana bahagian tu selepas yang inilah. Okay. Alright, kita lihat bahagian seterusnya. Okay, now evaluate each of the following without using calculator. So awak tak dibenarkan guna calculator, but you have to evaluate nilai yang ada ni. Okay, kita tengok A. Kita ada log base 321 plus log base 318 minus log base 314. Okay, bila awak ada, ini expressions. Okay, so this is expressions. So bila expressions, you have to evaluate. Siapa yang on mic? Ada unmute ke? Maya Alisha. Boleh mute tak? Okay. Ini stay bunyi. Siapa lagi? Tolong mute. Alright. Awak boleh unmute bila kenapa ada echo? Okay. Okay. Ada lagi tak bunyi dengung tu? You ada dengar bunyi dengung ke? Tak ada cikgu. Ada cikgu. Okay. Saya share semula screen. Okay, now kita nak evaluate nilai yang diberi. Okay, kita ada expressions. This is expression, so you have to evaluate the value for these expressions. Okay, kalau awak tengok expressions ni, ada 3 term.
Okay, log base 3 21 plus log base 3 18 minus log base 3 14. Okay. Perkara pertama yang penting ialah you have to look into the base. Okay. Tengok base. So bila semua base tiga-tiga term ni adalah sama iaitu asas 3. So you just straightly you boleh terus combine tiga-tiga term tadi to one single term. Okay, using the 3 laws of logarithm yang ada tadi. Okay, so log base 3 21 tambah log base 3 18 tolak log base 3 14. Okay, so tiga-tiga ni base sama, jadi kita boleh combine dia jadi single term. Log base 3 21 darab 18 tolak, maknanya kena bahagi 14. Okay, kemudian awak simplify yang dalam bracket ni. So kita akan dapat log base 3 27. And then tanya diri sendiri. 3 base dia 3. 3 kuasa berapa dapat 27? Okay. Ataupun kita let log base 3 27 equal to x. So kita ada 3 to the power of x equal to 27. Jadi x equal to 3. Okay. Ataupun tunjuklah 3 to the power of 3. And then x equal to 3. Boleh? Boleh ke? Okay. Boleh. Okay, cuba B. Boleh cuba B? Okay, B kita ada 2 log base 42 tolak 1/2 log base 49 tambah log base 412. So kat sini pun we are very lucky. We have 3 terms of log with the same base 4. Okay, so maknanya awak boleh combine tiga-tiga term tadi menjadi single term. Okay. Dan awak boleh guna law of logarithm yang ada lah. Alright, so log base 4. Okay, yang ini kita terus guna power law. 2 kuasa 2. Tolak maknanya kan kita akan divide dengan 9 to the power of half. Okay, 9 to the power of half is written as square root 9. That's 9. Square root 9. And then plus log base 412, so times 12. So baris kedua ni saya dah apply tiga-tiga law di situ. Boleh Okay, lepas tu awak simplify yang dalam bracket ni. So akan dapat log base 4 16. And then you ask yourself 4 to the power of berapa? Dapat 16. So the answer is 2. Jawapan ni mesti index kepada 4 lah. Base 4. Okay, 4 kuasa 2 ialah 16. So log base 4 16 ialah 2. Boleh Okay, yang last kali C. Ada yang dah dapat jawapan? Apa jawapan untuk C? Dua ke cikgu? Ya, 2 So kita tengok untuk C kita ada log base 27 darab 12 per 21 iaitu log base 24. So log base 24, okay, kita tanya diri kita. Okay, 2 kuasa berapa dapat 4? So 2 kuasa 2 lah. So jawapannya 2. Okay, yang lain boleh? Boleh. Boleh.
Boleh. Okay, now yang ini kita nak simplify dia supaya dia jadi single logarithm. So yang ini pun sama, awak terus guna log. Untuk yang pertama tu mudah je. Okay, log base 2x plus log base 2y square. So bila kita simplify, okay, kita terus guna produk law tadi. So kita akan ada log base 2 xy square. Okay. Untuk b pun mudah. So log base bx minus 3 log base by. Jadi kita akan guna division law dan juga power law bagi term yang kedua. Okay. So division law untuk these two terms, tapi power law untuk term yang kedua. Okay. So kita akan ada log base b x divide with y cube. Okay, ni you simplify jadi single term, tapi ni algebraic lah. Alright. So untuk C, kita akan dapat apa? Ya, siapa nak jawab? Log 2 Okay. x times xy cube. Yes. Okay, so kita akan ada log base 2 x y cube. Atau x times y cube. Okay, kita guna product law. Ya, sebab kita ada addition of two log number with the same base. Okay. So untuk D pula, kita ada 3 term pula ni. Okay, kita ada 3 term, kita nak jadikan dia single term. So yang pertama kita lihat 1/2 log base 4x plus 2 minus 3 log base 4y. Okay, so kita akan ada apa kat sini? Okay, log base 4x to the power of half. So kita apply dulu power law. Okay, term yang kedua ni, alright, kita rewrite. 2, maksudnya kita akan ada 2 log base 4. So kita bentuk log base, sebab yang ini 2 term lagi ni adalah log dengan base 4. Jadi untuk digit 2 tu, untuk nilai 2 tu, kita bentuk nombor log base 4. Dan kita tahu log base 4 ni adalah 1. Okay. Sebab kita nak combine these 3 terms, so we have to make sure they are in the same log number lah. Okay, base, the same base. Jadi sekarang yang ni kita apply power law. So log base 4 square. Boleh? Okay, so untuk digit 2 ni kita bentukkan term log base 4. Log base 4 nilainya 1. Jadi dia tak merubah nilai yang ada. Okay, kemudian kita barulah kita combine 3 term tadi guna law of logarithm yang ada. So log base 4 square ialah 16. Okay, darab set x and then ni tolak maknanya over y cube. Okay, so that will be your final answer lah, single logarithm. Teacher, kalau dia tulis nombor je, maksud dia log 4 juga. Kalau macam ni kan, dia tulis nombor 2 kan. So yang ini kita bentukkan. Sebab 2 term, kita nak combinekan dia jadi 1 term. So jadi kita gunalah log base 4. Sebab yang 2 term lagi tu log base 4.
Jadi yang ini kita guna log base 44 ni kita bentuk 2 darab 1. Masih lagi 2 kan? Sebab kita tahu log base 44 ialah 1. So kita guna log base yang sama dengan expression yang ada. Okay, dengan apa yang ada dalam expression tu. So sekarang baru kita apply power law dia. So ini maksudnya log base 4 kuasa 2. Lepas tu baru awak boleh combine 3 term tadi. Jadi single term. Dengan log base 4 yang samalah. Jelas tak? Jelas. So yang ni maknanya awak bina lah. Supaya dia jadi satu gang. Dia sama term dia tu. Okay? Alright, E. E mudahlah sebab 3 term tu log dengan base yang sama So nanti awak cuba E. Okay, yang ini nombor 2 sama bentuk seperti yang sebelum ni. Cuma yang sebelum ni tadi yang log base apa tu? 74 dengan log base 75 kan given. Tapi awak kena cari value. So yang ini adalah expressions. Okay, algebraic. So now soalan kata given log base 2 3 is P and then log base 2 5 is Q. So kita diberi log base 2 3 ialah P, log base 2 5 ialah Q. Jadi kita akan bermain dengan digit base dia 2, kemudian nombor 3 dan nombor 5. Okay, so kita akan bermain dengan sekitar 3 nombor special ni lah. 2, 3 dan 5. Sebab kita ada log base 2, 3 ialah P, log base 2, 5 ialah Q. Okay, now we have to express each of the following in terms of P and Q. So we need to change. Okay, express log base 10 in terms of P and Q. So look at the number 10. So kita bermain dengan sifir 2, 3, 5 untuk nombor 10. So 10 adalah 2 darab 5. Okay. So kita tahu 10 ialah 2 darab 5. Kemudian kita guna law of logarithm. So kita akan guna apa tu tadi? Product law. Jadi log base 2, 2 tambah log base 2, 5. Okay. Log base 22 ialah 1 tambah log base 25 ialah Q. Okay. Okay, B macam mana pula B? Log base 2 45. Macam mana saya nak guna dia punya produk? 45 ialah produk. 5 darab 3 square. Yes. So 45 ialah 5 darab 9 iaitu 3 square. So kita ada log base 2 45 is log base 2 3 square times 5 ataupun 5 times 3 square. And then kita guna product law tadi. Kita ada log base 2 3 square. So power law 2 boleh ke depan lah, darab Kemudian plus log base 2 5. Okay, and then you substitute 2p for log base 2 3 plus q. Okay, C macam mana C? Square root 15. Tiga darab 5. Yes. Kemudian kalau square root tu maksudnya? Kuasa 1/2. Yes. Okay. So tukar penulisan square root 15 tu kepada bentuk 3 times 5 untuk 15. And then in bracket to the power of 1/2. Okay. So bentuk square root tadi kita guna indices. Okay. Fractional indices. And then oleh sebab
this number to the power of 1/2. So 1/2 ni milik kedua-dua digit ni. So you boleh guna power law, maknanya kita boleh tulis 1/2 times, okay, log base 2 3 plus 1/2 times log base 2 5. Okay, sebab 1/2 tadi dia akan darab dengan this term. Okay, and then awak substitute lah. So 1/2 P plus 1/2 Q. So jadikan single term P plus Q over 2. Okay, boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, good. Okay, next kita teruskan ya? Boleh. Alright. Ini sekarang kita masuk bahagian yang terakhir di sini, iaitu change base lah. Okay, macam mana kita nak menukar base. Macam saya sebut sebelum ni tadi. Okay, how to change base. Alright. So if we have A, B and C positive, and then we have A not equal to 1 and C not equal to 1. So kita ada log base A, B. Sekarang saya nak tukar base. Saya tak nak base A, tapi saya nak base yang lain. So the law kata log base AB equal to, okay, log base CB divide log base CA. So maknanya sekarang awak dah tukar base lah kepada base yang baru. Okay, log base CB divide log base CA. Dia macam tu. Jangan pula awak apply division law kat sini ya. Sebab yang ini adalah nombor log bahagi nombor log. So jangan jadikan ditolak pula. Ya, dia umpama macam 2, ni satu nombor 2 per, ni satu nombor 3. So jangan tukar bentuk log. Jangan tertukar dengan division law tadi. Kan kalau division law katalah saya ada log base A M over N. So yang ini ialah satu nombor log tapi value ni divide. Baru boleh guna law yang log base A M minus log base A N. So kita akan tolak dua nombor log. Tapi di sini tak boleh jangan jadikan dia tolak. Sebab ni nombor bahagi nombor. So bahagi tetap operasi bahagilah. Okay. So itu cara kita nak menukar base. Ya, log base AB dengan log yang barulah. Log base CB per log base CA. Okay, dan tadi saya dah mention dekat kalkulator awak tu kan ada button LOG dan satu lagi button LN. So button LN tu adalah log base natural number exponent. Okay, so ni natural logarithm kita panggil ataupun E itu adalah nilai exponent. Okay, exponent ni dia satu nilai yang tetap 2.7182. Biasanya ini kita akan jumpa dalam subjek fizik lah. Okay, so dia macam pemalapai awak. Kan, awak ada pi. Pi ialah 3.142 dan ada lagi nombor panjang kan. So dia constant yang itu. So E ni pun satu exponent number. Okay, value dia 2.7182. So kalau awak nampak dekat kalkulator tu LN tu maksudnya log base E. Kalau LOG tu maksudnya log base 10 sahaja. Right? So itu base. Now kita nak evaluate nilai ni. Okay. Yang ni lah tadi macam yang ada salah seorang daripada awak tanya saya tadi kan macam mana nak selesaikan log base 10 kuasa. Log base 10 9.
Okay, yang itu tak apa, boleh terus tekan kalkulator. Tapi kalau kita ada log base 322 yang ada kalkulator putih ni, dia sangat beruntung lah. Yang lain tu kita kena tukar dengan cara kita convert dulu kepada base 10. So log base 322 kita tukar kepada base 10. So guna law of logarithm tadi, changing base. So log base 10 yang baru, okay, 22 kemudian bahagi log base 10 3. Bahagi dengan log base 10 base. So tekan kalkulator lah. So tekan log 22 bahagi log 3. Okay, so you akan dapat value 2.8136. Okay, begitu juga B. So untuk B kita ada log base 6 1.32. So guna kalkulator awak tukar kepada base 10. So log base 10 1.32 bahagi log base 10 6. Okay. So C dengan D pun awak boleh cuba. Ada apa-apa nak tanya? Tukar base? Cikgu. Yes. Kalau macam soalan minta dia nak dalam selain base 10 tu boleh ke? Boleh soalan tanya? Maksudnya? Dia macam convert it to base 6 ke, base 7 ke? Tapi kalau nak convert kepada base lain, maksudnya nombor tu mesti awak boleh dapat solutions yang kuasa dalam base yang itulah. Masalahnya sekarang ni bila log base 5 18, kita nak fikir okey 5 kuasa berapa dapat 18. Tak ada kan? Betul? So maknanya di sini awak kena tukar base 10. Base 10 yang paling, sebab dalam kalkulator awak diberi log base 10. Okay, kalau dia suruh tukar katalah convert to base 2 contohnya. So make sure kalau dia suruh convert pada base 2, so yang ini maknanya nombor-nombor ni adalah yang boleh ditukar kepada base 2. Boleh guna base 2 lah. Sebab kita nak evaluate. Bila evaluate ni maknanya kita nak dapat satu nombor. Nilai lah. So normally kita akan tukar kepada base 10 sebab kita boleh guna kalkulator kita untuk dapat nilai log tersebut. Kalkulator awak tu, log tu maksudnya number in log base 10. Kalau ln tu maknanya log exponent. Okay, contoh, katalah tak nak guna, sini dia suruh guna convert base 10 kan? Tapi kalau dia tak bagi tahu, dia kata evaluate the following. So boleh guna juga natural log tadi. Contohnya katalah saya ada log base 5 18. So saya guna base exponent sebab saya boleh dapat nilai ni dari kalkulator. So maknanya saya guna log base E18 ratio dengan atau divide dengan log base E5. So boleh tekanlah kalkulator awak yang ln tu. Okay, ln 18 lepas tu tekan bahagi ln 5. Okay, so awak akan dapat jawapan 1.7959. Boleh? Awak boleh guna, awak boleh tukar kepada dua base kalau dia suruh evaluate. Katalah nombor tu dalam base yang selain daripada E dengan 10. So kalkulator awak ada nilai bagi log base E dan juga base 10. Okay, so you tukar kepada dua base ni lah. Okay, kita tengok. So yang ini C. Tadi kan sama jawapan dengan yang log base E tadi.
So terserah pada awak lah. Nak tukar base 10 atau base E untuk dapat nilai. So yang ini dia suruh convert kepada natural logarithm. So bila awak nampak natural logarithm maknanya log base E tadilah ataupun ln tadi, ln. Okay, so sama kaedahnya. Jadi awak tukar log base E 225 divide log base E 7. So you akan dapat jawapan lah. Penulisan tu boleh tulis log base E atau boleh tulis ln sahaja. So understood ln tu adalah log with base exponent 6. Okay? Alright, now kita tengok soalan yang ini. Kita ada log base 32 ialah T. So we have to express each of the following in terms of T. Okay, kita ada diberi log base 32 ialah T. Jadi sekarang saya nak express apa yang ada di sini in terms of T. Okay, kita tengok A. Log base 29. Agak-agak kena buat apa dulu? Tukarkan base. Tukar ke base 3. Yes, tukar kepada base 3. Sebab awak diberi log base 3. So kena guna log base 3. Jadi kena tukarlah log base 2 tu kepada log base 3. Jadi kita tukar log base 29 kepada base 3. So kita akan ada log base 3 9. 9 ialah 3 kuasa 2. Okay. Bahagi log base 3 2. Yang ni kita guna power law. So yang ni adalah 2 per T. Substitute log base 3 2. Okay. Untuk B pun sama. Okay. Kita tukar kepada base 3. So kita akan ada log base 3 8. 8 ialah 2 kuasa 3. Right? Kemudian bahagi dengan log base 3 9 iaitu 3 kuasa 2. Boleh ya saya terus divide dengan ni saya tukar nombor 8 dan 9. Okey. Kemudian kita lihatlah ini adalah power law 3 log base 3 2 ialah T. So 3T per 2. Ya? Ada nak tanya apa-apa tak? Teacher, kenapa yang A tu tak boleh buat log 3 9 je? Bila kita guna law of changing base tadi, dia mesti follow lah rule dia. Log base 29 ni, kita tak boleh saja-saja tukar log base 39. Kita kena guna law dia. So log base 29, bila saya nak tukar kepada base 3, saya kena guna law tadi. Log base 3 9 bahagi log base 3 2. Ini rule dia. So awak kena guna rule tu. Tak boleh macam nombor tu suka je tukar base, tak boleh. Boleh? Okay. So kalau letak 3 kuasa 2 pun sama je lah. Sebab 9 ni ialah 3 kuasa 2. Kenapa saya tukar dia 3 kuasa 2? Supaya saya boleh dapat digit 2 ni. Ataupun awak boleh je terus tak tukar ni. Awak log base 3 9. So awak dah tahu jawapan dia 2. Boleh je terus tulis 2 sebagai jawapan. Okay. Okay, yang lain boleh tak? Okay, sama juga di sini. Alright. So di sini kan awak ada log, tukar dulu base. Log base 3 8 bahagi log base 3 9. Okay. Kita tadi diberi log base 3 2. So maknanya memanglah kena tukar 8 ni kepada 2. Base 2. So kita akan ada log base 3 tukar nombor 8 tu kepada 2 kuasa 3 bahagi. Okey, kalau bawah ni kita dah nampak log base 3 9. Oh 3 kuasa 2 9. So terus tulis jawapan 2.
pun boleh. Tanpa tunjuk yang ini. Jelas? Okay, yang lain jelas tak? Alright. Okay, kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, tadi awak habiskan. Okay, ni soalan keempat. Now, ni pun sama bentuknya. So, if, so dia macam if log base 2m is A and log base 2n is B. So, dia serupa seperti soalan given tadi. So, awak, maknanya awak dah diberi log base 2m ialah A, kemudian log base 2n ialah B. Okay, now we have to express each of the following in terms of A and B. Okay, so untuk A, kita ada log base 4 m square n cube. Okay, yang diberi ialah log base 2. So yang ini yang ditanya ialah log base 4. Jadi dah pastinya kita kena tukar base dahulu. Okay, so tukar kepada base 2. Di log base 2 m square n cube divide log base 2 4. Okay, yang penting bila awak run the first step, make sure change base because you were given with log base 2. Okay, so you have to, in order to make use of what is given, you have to change the base 4 to base 2. Boleh? Okay, untuk kita dapat guna apa yang diberi, kita kena tukar kepada base yang sama seperti yang diberi. Alright, so kita kena tukar kepada base 2. Jadi nak tukar base guna law of changing base tadilah. Yeah. Guna rule untuk kita tukar base. Okay, kemudian bila kita dah ada ni, kita boleh guna product law yang ada lah. Okay, law of logarithm yang ada. Jadi 2m kuasa 2, n kuasa 3. So kuasa tu milik siapa, awak kena hati-hati . Okay, so kita ada log base 2 m square plus log base 2 n cube. Jadi untuk dua term ni kita guna power law. Okay, 2 boleh darab dengan log base 2m plus 3 log base 2n. Okay, yang bawah ni kalau awak boleh terus nampak log base 24 jawapannya 2. So you boleh straightly tulis jawapan 2 di bawah. Okay, kalau tak awak tukar kepada base yang sama, 4 adalah 2 kuasa 2. So guna power law. Okay, so then you substitute lah. So you akan dapat 2a plus 3b over 2. Okay, ada apa-apa nak tanya untuk yang ini? Okay, so ingat yang pertama pastikan tukar kepada base yang sama seperti yang diberi. Okay, kemudian awak guna law yang ada. Kemudian substitute lah nilai yang diberi. Alright? Boleh, teacher. Laju sangat ke? Tak kan? Okay, yang ini? Log base 8 m per n square. Dia jadi tolak. So awak nak tukar, nak guna law tolak dulu boleh. Lepas tu baru change base untuk setiap tu, atau nak change base dulu pun boleh. Mana-mana. Sebab yang penting log base 8 ni kena tukar. Tapi terserahlah mana operasi nak buat dulu, terserah pada awak. Okay, so saya tukar base dulu. Alright,
So saya akan ada log base 2 m over n square divide log base 2 8 base dia. Ini mesti bahagi dengan log yang base pula. Okey, kemudian yang atas ni kita boleh guna log. So dia akan ada log base 2m minus 2 log base 2n. Okey, divide log base 28. Kalau awak boleh terus tulis jawapan 3 bagus. Okey, kalau tak boleh buat seperti yang tertulis ni lah. Okey, kemudian awak substitute. Last kali substitute lah nilai yang ada. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, nanti awak cuba untuk C. Alright. So last part akhir ni adalah untuk kita solve equation. Okay. Indices equation. Tapi yang mana case kita tak boleh samakan base. Seperti yang dah dimention awal tadi. Okay. So bila awak ada indices equation, kita nak solve equation ni. 4 to the power of 2x minus 1 equal to 7 to the power of x. Kita tahu bila kita nak solve indices equation, langkah pertama kita cuba samakan base. Malangnya di sini kita tak boleh samakan base. 4 dengan 7. Nak base berapa? Tak boleh. So untuk case yang kita tak boleh samakan base, kita guna log. Okay, kita guna log base 10 atau log base natural number. Sebab yang itu je yang awak ada dari kalkulator awak. Okay, so sekarang saya tukar kepada base 10. Saya akan log base 10 to both sides. Okay, saya akan log base 10 kiri dan kanan persamaan. Right, so log base 10 4 to the power of 2x minus 1 equal to log base 10 7 to the power of x. Okay, now both sides are with the same log base 10 number. Okay, next kita guna law of logarithm. So kita guna power law. Kita akan ada 2x minus 1 log 4 equal to x log 7. So log base 10 ni sometimes kita akan jumpa kalau LG, nampak LG maksudnya log base 10. Ln log base exponent. Okay, LG log base 10 ataupun dia tulis log sahaja tanpa base bawah. Kalau dia tulis LOG 7, so understood sebagai base 10. Tapi kalau base yang lain dia mesti akan tulis log base 2, log base 3. Okay, so kalau awak nampak LG dalam mana-mana penulisan matematik, so itu maksudnya log base 10. Okay, sekarang log base 4 dengan log 4 dengan log 7 ni awak boleh tekan calculator lah. Dapat value, tulis 4 decimal places. Okay. Okay. Saya awak boleh tulis di sini nombor tu. So awak akan dapat decimal. Lepas tu macam biasalah. Tapi sebab saya tak, nanti kalau awak expand banyak pula nombor decimal. So di sini saya nombor ni saya divide dulu. Log 7 satu nombor bahagi dengan log 4. Okay, so kita dah ada algebraic equation kat sini. 2x minus 1 equal to 1.4037x. So 1.4037 ni dapat dari kalkulator lah. So log 7 bahagi log 4. Okay, kemudian awak solve algebraic awak lah, cari x. Okay, this is how you solve indices equation where you cannot change to the same base ataupun tak boleh tukar index yang sama. Sebab before this kita belajar bila nak solve indices equation mesti tukar base sama atau index sama dan compare. Tapi dalam case ni kita tak boleh tukar kepada base sama, so kita akan guna log
base 10 kiri dan kanan lah. Dan kita run lah calculation. Boleh kelas? Boleh. Okay. So, saya nak awak cuba B dan C. Okay, yang ini pun sama. Yang ini kita guna ln. Okay. So, using natural logarithm ln. So now you have to give the answer in 3 decimal places. So ln 5x plus 2 equal to 15. Okay. So yang ini awak akan guna anti-ln lah. Maknanya awak guna e to the power of x. Sebab kita tahu ln tadi adalah log base e. Yang ini adalah log base e. 5x plus 2 equal to 15. So bila kita tukar bentuk indices, okay, kita akan ada e kuasa 15 sama dengan 5x tambah 2. So e kuasa 15 awak boleh dapat dengan tekan shift ln. Okay, sebab e kuasa 15 dekat yang bahagian shift tu. So boleh terus tekan lah nilai untuk e kuasa 15 tadi. Okay? Boleh? Kelas? Hello? Boleh. So, untuk B sama juga. Kita nak cari E kuasa 2X tambah 3. So, kita ada 145/30 iaitu 29/6. Okay, yang ini macam mana pula nak buat? Ni awak tukar pula kepada bentuk log. Daripada bentuk indices ni, okay, tukar kepada bentuk log. Sebab kalau awak nak tekan yang E kuasa 2X tambah 3 tu tak boleh. Okay, so awak tukar bentuk log, maknanya log base E 29/6 sama dengan 2X tambah 3. So nilai log base E 29/6 ni awak boleh tekan kalkulator. Okay, log and then kurungan 29/6 sama dengan 2X tambah 3. So 2X tambah 3 ialah berapa? Tak payah lalu ni pun tak apa. Terus dia dapatkan nilai ni dari kalkulator awak. Okay, so ln 29/6 okay, so nilai ni adalah 1.5755 sama dengan 2X tambah 3. So lepas tu awak cari X je lah. Okay. Ya, macam mana dapat ln 29/6? Tukar baris ni kepada bentuk log. So dia adalah log base E 29/6 sama dengan indeks 2X tambah 3. Tapi log base E ni kita boleh tulis ln. Sama ada awak tulis log base E atau awak tulis ln. Faham tak? Faham. Boleh? Okey, daripada E kuasa 2X tambah 3 tadi sama dengan 29/6. Ini adalah indices form. So saya tukar kepada logarithm form.
Okay? This is ke algorithm tu. Dah pening dah? Okay, buat pelan-pelan tak apa. Okay. C. Okay, yang ini kita ada 5 e to the power of 3x minus 4 equal to 35. So kita tengok yang ada kita nak solve. Bila nak solve maknanya kita nak cari x. Jadi yang ada sebutan x tu adalah pada eksponen ni. Okay, so kita tulis dulu e kuasa 3x tolak 4 sama dengan 35 bahagi 5 iaitu 7. Betul? Okay, kemudian kita tukar bentuk log. So kita ada log base E7 sama dengan 3x tolak 4. Okay. Ataupun tulis ln 7 pun boleh. Okay. Kemudian awak tekan calculator lah. So ln 7. Nilai dia apa? 1.9459 4 decimal places sama dengan 3x tolak 4. So nanti kita akan ada 3x ialah 5.9459. So x kita 5.9459 bahagi 1.98 3 decimal places. So 982. Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okey. Untuk yang D pula, kita ada ln 3x tolak 2 sama dengan 4. Okey. So kalau awak nak tekan terus ln tak boleh sebab awak ada unknown x di situ. So kat sini awak ada unknown x ni. Jadi tukar penulisan tu kepada bentuk indices. Okey, ln 3x tolak 2 tu ialah log base E. 3x tolak 2 sama dengan 4. Okey. Ataupun awak boleh terus shift ln lah. Okey, E kuasa 4 sama dengan 3x tolak 2. So sekarang E kuasa 4 ialah shift ln tadi. Okey, so E kuasa 4. So kita dapat 3x tolak 2 sama dengan 54.5981. So nanti awak boleh cari x lah. Okey, tambah 2 kemudian bahagi 3. Okey, kita dapat 18.866. Okey? Alright. So saya nak awak selesaikan latihan yang lain ni lah. Okay, yang ini solving problem. So bila solving problem, you just baca dan fahamkan. Okay, a company saving, right, kita dah habis ni. N years adalah ni, determine the minimum number of years for their savings to exceed 4,000. So saving dia adalah equation yang ini. So equation tu exceed 4,000. Okay, so sekarang awak nak cari N. Jadi 1 tambah 0.07, 1.07, kuasa N lebih besar daripada 2 lah, 4,000 bahagi 2,000. Kemudian guna log lah, kiri dan kanan persamaan. Sebab awak tak boleh samakan base, nak cari N, so guna log kiri dan kanan. Dan yang kiri ni saya dah apply power law.
Okay, so n log 1.07 greater than log 2 and then awak divide lah. Okay, n greater than 10.245 maknanya n awak minimum nombor terkecil yang lebih besar daripada 10.245 adalah 11. Okay, so saya nak awak cuba habiskan. The next class kita akan solving problems lah dan kita lihat apa yang salah kat sini. Okay? Nah, lain-lain tu awak cuba habiskan. Alright, so ada apa-apa nak tanya? Kelas? Tak ada. Okay. So kita tutup kelas kita sebab kita dah terlebih pula ni. Berapa minit. Alright. Thank you kelas. Seorang tolong baca doa tutup kelas. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Okay.